Kita nak cerita pemerintahan, kita contohnya pemerintahan diketuai oleh presiden. Pemerintahan dapat markah. Presiden tak dapat markah lah. Itu maksudnya. Kita nampak situ kan? Oi, satu dapat, satu tak dapat. Kita nak cerita pemerintahan, lepas tu kita ceritanya, contohnya, kita bagi contoh, Singapura, Filipina, Indonesia. Itu sepatutnya sempadan. Tapi kita letak dalam pemerintahan. Tapi ada markah. Skema itu dibaca secara keseluruhan. Oh, yang ini dia bagi contoh lain. Tengok pemeriksa dia kena baca keseluruhan anak-anak. Bukan dia terus baca situ saja. Okey. Peri kata yang di-Pertuan Agong, PM dibantu oleh Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong dibantu oleh Perdana Menteri. Ingat ni, Jemaah Menteri tu kabinet lah. Okey. Ini soalan yang pertama ni, Johor. Kalau kita tengok di sini, kita nampak dah ada berapa negeri yang menyoal yang ini kita nampak. Jelaskan ciri-ciri tersebut. Johor, kita nampak kan? Nyatakan ciri-ciri negara kita sebagai negara berdaulat. Perak. Mengapa ciri negara berdaulat? Ini bukan sentuh. Jelaskan ciri negara berdaulat. 4. Sama. Apa yang kita bincang ni pelajar, nampak macam sempoi je. Sempoi. 1.1, 1.2. Kalau kita tengok di sini, banyaknya. Kelantan, Melaka, Perak, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Selangor. Huraikan ciri sebuah negara berdaulat. Ciri. Di sini, dia akan link dengan 1.4 pelajar. Ini 1.4. Nanti kita akan sentuh. Okey. Cikgu terangkan sikit tentang ciri negara berdaulat ni. Kita ada 4. Ada negeri yang keluar soalan struktur. Nanti kita tengok pelajar. Pemerintahan, macam mana kita nak ingat cikgu? Ingat bab 1 tingkatan 4. Kita ada tentang sempadan, pemerintahan, perundangan, rakyat. Okey. Pretty Roshan. Okey, good. Jawapan yang baik juga. Full mark Okey, tahniah. Okey. Bila kita katakan pemerintahan, cikgu komen di sini pelajar. Kita katakan pemerintahan, di sini fakta. Kita tengok dulu. Dah ada fakta lah cikgu. Kita nampak raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, yang di-Pertuan Agong, kabinet. Cikgu kalau saya terangkan ini saja, saya boleh dapat markah penuh kan? Kita boleh dapat markah penuh. Teraya Kelantan ditanya maklumat di bahagian kuning saja. Okey, good Perry. Okey, cherry. Okey, kita nampak. Sama dengan sempadan. Cikgu letak yang garis-garis ini anak-anak. Ini antara yang mudah pelajar ingat. Bila sempadan, kita dapat F2. Kita dapat 1 markah. Terus kita, sempadan apa cikgu? Takkan tak ingat. Kita punya sempadan darat, air, udara. Dapat 2. Dapat 2 markah. Contohnya mana? Dapat 1 lagi. Dapat 3 markah. Bermaksud, jawapan yang 4 tadi, takkan kita tak dapat. Apa tujuan ada sempadan ni? Inilah. Kalau selalunya, cikgu selalu bagi tahu pelajar, tolong ingat huruf P. Kenapa ingat huruf P? Dengan ada sempadan ni, senang kita nak merintah. Senang dari segi pentadbiran. Senang dari segi pertahanan. Senang dari segi pembangunan. Itu kita nampak pelajar. Ada sempadan. Lepas itu ada lagi tentang perundangan. Undang-undang saja adil. Bila sebut undang-undang, adil. Macam rukun negara. Bila sebut rakyat, kita nampak rakyat kita mesti berbilang kaum. Rukun negara juga. Di sini ada rukun negara, di sini pun ada rukun negara pelajar. Okey, setakat ini jelas pelajar? Ada nak bertanya? Jelas. Jelas, terima kasih. Okey, kita baru habis. Tengok balik, kita buka balik. PowerPoint kita dah menerangkan 1.1, 1.2. Kita nampak, gambar dah jelas. Ya saya. Boleh saya tanya? Okey, boleh. Tentang ciri mempunyai rakyat. Okey. Rakyat terdiri daripada pelbagai kaum, agama
Jadi boleh ke kita bagi contoh? Contohnya kaum tu Melayu, Cina dan India. Dalam buku teks tak ada. Dah tentu bila buku teks tak ada. Kalau kita tengok sini, dia dah tentu kita nampak tak ada. Sebab ini soalan fakta. Terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kita bagi itu, dianggap sebagai huraian juga. Dianggap sebagai huraian. Sebab ini soalan fakta. Kalau soalan itu kebat, mana yang munasabah, dia akan bagi jawapan lah. Okey, jelas Jelas. Okey, terima kasih. Okey, kita nak sambung yang kedua. Kita dah habis dah. Kita dah pangkah 1.1 ni. Kita nampak soalan kebat. Ini pun cikgu yakin ramai anak-anak boleh jawab. Mengapa kedaulatan ini penting, anak-anak? Kenapa kedaulatan ini penting? Link balik dengan definisi tadi pelajar. Apa tujuan, apa maksud kedaulatan? Sama tak? Apa maksud kedaulatan? Kewibawaan. Ya, kewibawaan, merdeka, bebas, memerintah ikut acuan sendiri, ekonomi kita maju, semua jawapan itu pelajar boleh letak kepada sebab. Mengapa kedaulatan sebuah negara ini penting? Hala tuju, ya. Kedaulatan ini penting supaya kita dapat menentukan pemerintahan. Katakan, Adam dah bagi jawapan dah. Good Adam. Okey, cikgu akan copy jawapan Adam nanti sebelum tu Azril pun ada. Kita nampak pemerintahan mengikut acuan kita sendiri. Di mana dengan acuan ini kita dapat memacukan ekonomi negara kita seiring dengan negara maju yang lain. Kita nampak. Jadi kalau kita tengok jawapan pelajar-pelajar kita yang dah cepat menjawab, belum habis lagi dah jawab dah. Hebat. Okey, ada lagi pelajar yang baru nak masuk, rakan-rakan kita. Selamat datang ke kelas santai sejarah. Belajar jangan takut, belajar secara santai tapi boleh pandai. Kita jangan takut kita nak belajar ni, nanti nama Adam A tak keluar, tinggal dam je dia, saman saya pula kan. Okey. Okey, kita tengok jawapan yang kedua. Okey. Terima kasih. Okey, kita nampak di sini pelajar boleh tengok ataupun boleh bagi idea berapakah jawapan kawan kita ni kita nak bagi. Adakah jawapan kalau kita katakan ini holistik ke tidak? Kalau kita kata nak bagi holistik, cikgu macam tak holistik. Tapi dia tak ada kata holistik pun ni. Okey. Okey, cuba pelajar tengok jawapan rakan kita, Adam. Kita nampak kan? Dari segi pentadbiran. Apa makah? Jadi di mana kita dapat bebas, memberikan kebebasan. Kita menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Tanpa. Kenapa tak bagi dua markah? Bebas tu tanpa campur tangan tu samalah. Seterusnya kemakmuran ekonomi. Dapat melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Nampak? Yang ini tak boleh bagi markah sebab dia dah ulang fakta atas. Sepatutnya dapat melaksanakan dasar pembangunan. Adam, tukar sikit. Contohnya dasar ekonomi baru. Kalau Adam bagi contoh di situ, dah cantik dah. Lepas itu ada kesejahteraan sosial. Okey, nampak di sini ada markah. Kecemerlangan. Nampak di sini ada markah. Kalau tengok di sini, Adam boleh dapat 7 atau 6 markah lah. Jawapan yang menarik lah. Okey, Azril dapat mewujudkan keberkesanan negara. Keberkesanan. Walaupun ejaan ini ada sedikit typing error, kita write juga lah. Menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey, kita nampak. Pendek je jawapan. Tapi boleh dapat full mark anak-anak. Jadi kita nampak soalan ini soalan negeri Johor. Mudahnya cikgu. Nampak macam mudah. Tapi dalam periksa
Kita akan rasa macam-macam perasaan kan. Okay, good. Tengok satu soalan. Ini cikgu rasa pelajar dah boleh jawab lah. Nanti bila dapat PowerPoint ini, cikgu dah masuk, nanti pelajar boleh tengok. Ini cikgu dah buat dalam video awal-awal. Rishi pun sama. Keadilan tanpa campur tangan. Menjadikan negara kita aman. Good Rishi, good. Persembahan yang baik Rishi. Okey. Dalam bab 1.1 ini, jadi pelajar tolong faham tentang inilah. Bahasa. Kita tengok kalau Yunani dia nak merdeka. Kalau bahasa Melayu berkaitan dengan pemerintahan. Kita faham key tu pelajar. Pandangan tokoh. Oh, dah tak tahu cikgu. Saya yang ini, sudah kita pun bulat lah. Hilanglah 3 markah. C, sama lah macam kita jawab tadi. Okey. Pelajar, kita nampak yang berkaitan dengan kedaulatan ni. Okey. Kita tengok yang kedua. Yang kedua, ini Sporanos. Kita nampak daulat bermaksud kuasa tertinggi. Kita nampak, pandangan tokoh berkata apa? Asas. Memiliki kebebasan. Baru dapat 2 markah di situ. Tapi Tanjung lagi. Tidak mengikut telunjuk orang asing. Sebab dia nak 3 markah. Kalau kita tak ada dan ni pun tak apa. Kita koma pun boleh. Tak ada masalah. Biasa kita di situ. Ini sama. Okey. Ini satu lagi soalan pelajar. Soalan daripada Kelantan. Okey. Uniknya soalan Kelantan ni. Apa yang uniknya pelajar nampak? Pecahan tu. Dia punya pecahan ni. Markah keseluruhannya 6. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, ini jelaskan kedaulatan berikut. Ini 1.1, 1.2 pelajar. 1.1 atau 1.2? Kita jumpa 1.1. Okey. Nampak di sini pelajar? Kelantan. Jelaskan kedaulatan moden dan tradisional. Okey. Macam mana kita nak ingat, nak bezakan antara dua ini? Cikgu dah tulis bawah ni pelajar. Bila kita katakan tradisional, dia mesti berkaitan dengan bab 1 tingkatan 4. Kita bayangkan sikit tentang sistem pembesar 4 lipatan. Kita bayang dan faham diketuai oleh raja atau sultan. Yang mana raja ni ada kuasa. Dan rakyat kena taat. Kita belajar dalam 1.4 ada tentang rakyat dan pemerintah. Itu kita nampak. Kalau kita faham, kita boleh jawab. Tradisional. Winis dah bagi jawapan di situ. Okey, tengok Winis dia kata kedaulatan tradisional merupakan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Okey, dapat 1 markah. Di mana? Siapa yang kotai kuasa mutlak ni? Kalau tekan Winis dia bagi tentang raja pun dah okey dah. Di mana pemerintah menguasai urusan pentadbiran. Good. Yang ini kita ingat bab 1. Yang moden kita ingat bab 2. Dalam bab 2 tentang 4 kita belajar kedaulatan moden ini. Dalam bab 2 kita belajar tentang idea kemunculan negara bangsa kan. Tentang revolusi di England, revolusi di Perancis, Amerika tak masuk. Ini berkaitan dengan perlembagaan. Jadi take note anak-anak. Bila kita nak ingat, itu sebab kita dalam soalan, kalau boleh kita kena ada berapa M? Dah lupa dah. Baru seminggu tak ada kelas. Minggu lepas saya bagi tahu last. Kita dah biasa 5 M. M yang pertama ialah kita kena baca. M yang kedua? Dah. Ramai lupa dah. Allah lupa dah cikgu. Bila kita dapat soalan ni, kita kena menggaris. Nisa, good. Bila kita dah garis, kita dah bulat, M yang ketiga. Kita kena buat apa? Cikgu, lupa dah cikgu. Yang jawab dah cikgu, bukan jawab lagi. Azri bukan mahafal dia, tukar sikit. Kita nak buat apa? Contoh-contoh tu kita panggil apa? M. Mengingat. Merangka. Menconting pun boleh lah, tak apa. Mengingat pun tak apalah. Bila kita mengingat, kita merangka. Dah rangka, baru kita jawab. Itu sebab kalau macam ini,
Kita dapat soalan macam ni pelajaran. Oh, dia nak tradisional, dia nak moden. Dua markah. Oh, tradisional, kita bayangkan. Mesti ada pemerintah. Kita garis dulu. Oh, pemerintah, raja. Mutlak. Oh, ini mesti ada berkaitan dengan perlembagaan. Contohnya, revolusi Perancis, kita katakan. Kita kata situ kan. Revolusi di Perancis. Bila kita conteng pelajar, kita conteng sikit, dia takkan hilang. Oh, undang-undang. Undang-undang ni untuk apa pula? Untuk kita ada perkataan adil. Kalau kita sebut undang-undang ni, dia tak lagi daripada kata kunci itu. Kalau sebut nampak kedaulatan moden, bila sebut undang-undang, dia mesti ada tentang keadilan. Dia mesti ada dipatuhi keadilan, aman, bebas, prinsip. Itu takkan lari pelajar. Itu sebab cikgu minta sangat pelajar. Bila kita dapat soalan macam ini, kita relax, tenang, take note, ambil masa, buat angka. Ingat ni, esei ni masa kita 25 minit. Jadi kalau kita dapat duduk, kita relax, oh dia nak ini, huraikan ciri-ciri. Tadi ada 4 ciri, kita letak di sini. Pemerintahan, sempadan. Rasa 2 ini pun cukup kot. Kita kata, pemerintahan ni apa? Oh, ada sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Siapa yang menguasai? Raja. Oh, yang di-Pertuan Agong. Dibantu oleh siapa? Jemaah menteri. Itu kita nampak. Bila kita merangka macam ini, dia bukan sekadar membantu kita dapat recall fakta, dia akan nampak macam kita cakap sendiri, macam orang gila pula. Duduk, ini tak boleh ni lah. Jangan kita kata gila pula. Kita nak ingat macam tu lah. Kan sains kita kadang-kadang jumpa cikgu, sahabat saya cikgu Suzy, kan dia buat teknik gesture. Gesture, gerak tangan. Takkan kita nak cakap pula. Kalau nak lagu, takkan kita nak nyanyi seorang-seorang kan. Sama dah dalam kita nak jawab soalan ni. Kita duduk, tengok. Macam ciri kedaulatan, kita dah jawab tadi pelajar. Cikgu rasa bab 1.1, 1.2. Kalau macam inilah keluar. Sempadan rakyat perundangan. X. Markah 1. X tu apa? Takkan tak boleh jawab pelajar. Sempadan dah ada, perundangan dah ada, rakyat. Yang pertama sekali. Pemerintahan. Good, Adrin. Apakah kepentingan 1A kepada negara? 1A ni mana cikgu? Dia nak 2. 1A ni kepentingan kedaulatan kepada negara. Tadi kita dah jawab kan? Oh, kepentingan ni 1.4. Dari segi pemerintahan, dari segi ekonomi, ya, keberagaman dan pentadbiran, good Perry. Dari segi sosial, oh ini boleh jawab. Dia nak A, maksudnya kita tengok di sini. Soalan 3. Keunikan Malaysia adalah masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu. Bagaimana unik ini dapat kita kekalkan? Macam mana kita nak kekalkan masyarakat kita ni hidup bersatu padu? Ini kita ambil lah nilai. Kita perlu ada nilai apa? Nilai apa dalam masyarakat bersatu padu yang paling banyak kita kena ada? Ini kita kembali kepada PES. Ya, good, risikan. Bekerjasama. Bila kita ada kerjasama, kita patriotik, good Adam. Saling hormat menghormati, toleransi. Jawapan, jawab dalam bentuk esei. Oh, senangnya cikgu. Right. Oh, dapat ni. Itu sebab bila kita nampak muhibah, patriotisme, good. Ramalkan. Sekiranya jawapan di A tak ada. Maksudnya jawapan 1A tidak dilaksanakan di negara. Maksudnya huru-hara. Bila kita katakan PES pelajar, tolong tengok PES tapi lawan. Kalau PES kita nampak ekonomi kita maju. Lawan maju? Mundur. Kalau kita nampak politik stabil. Lawan stabil? Good. Mungkin kucar, kacir. Dari sosial, PES dikata aman dan damai. Saling negara bergolak. Ingat, kaedah PES ni kita kena faham
dan kita macam-macam pelajar boleh jawab dengan baik. Oh, tahniah anak-anak. Itu sebab kalau kita tengok mana-mana jawapan yang ada. Kalau kita tengok kepada apa yang disoal dalam ini, 1.1, kita dah bincang 1.2. Okey. Kalau kita tengok 1.3 ada kepentingan. Pulau Pinang ada, Perak. Tadi kita dah cerita tentang pentadbiran, ekonomi, sosial. Ada tak 1.4? Ada, tapi kebanyakannya disoal dalam kebat. Ini kita nampak di sini pelajar. Jadi, okey, kita nak pergi sedikit kertas ini. Cikgu nak tengok pelajar hari ini, kita takkan seronok lah kalau kita tak latih holistik kan. Okey, kita cuba latih satu soalan holistik. Ini 1.4. Langkah mempertahan. Okey. Ada pandangan anda. Jawab holistik anak-anak. Bagi jawapan holistik. Apakah langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk melahirkan generasi muda yang bersemangat patriotik? Dia nak langkah-langkah, cara-cara untuk kita melahirkan generasi muda yang semangat patriotik. Terus kita tukarkan sayang pada negara. Okey, cuba pelajar. Siapa nak cuba jawab? Ingat jawapan holistik. Markah 8. Sebelum cikgu bagi jawapan cikgu, pelajar cuba jawab. Okey, ambil masa sikit pelajar, jangan kelam kabut. InsyaAllah boleh. Kita stop dulu presenting. Kita stop presenting, kita bagi pelajar cuba jawab. Okey. Cerita-cerita yang okey. Hafiz terus bagi contoh Hafiz. Dia ada contoh tu. Bila Hafiz nak jawab macam tu, Hafiz terus bagi contoh. Good. Menonton, mengajak rakan-rakan menonton cerita. Okey. Yang dapat melahirkan semangat patriotik. 1 markah. Contohnya, Lieutenant Adenan. 2 markah. Dengan menonton filem sebegini, apa dapat uraian kita? Apa Hafiz? Kembangkan lagi. Okey. Hafiz, cuba Hafiz komen Hafiz. Hafiz Hakimi, boleh on mic? Cikgu nak sambung huraian dari Hafiz. Kita dah ada fakta, kita dah ada contoh. Apa dengan menonton tadi apa Hafiz dapat? Kibon kata menghormati lambang. Good. Betul. Lambang ni banyak lah. Okey, Perry mengadakan lawatan ke Muzium Negara. Good. Bagi mengenali identiti negara kita secara mendalam. Okey, cikgu nak tengok, ambil dulu jawapan ni. Kalau kita tengok pelajar. Hafiz tadi belum Hafiz. Okey, menghargai. Itu Hafiz bagi contoh Hafiz. Hafiz belum bagi huraian tadi. Bila kita tonton Lieutenant Adenan kan, apa kita dapat? Mungkin kita dapat perasaan teruja untuk menjadi apa? Menjadi tentera contohnya. Kita katakan, okey, cikgu ambil dulu satu jawapan pelajar kita. Ini jawapan Perry. Okey, good, image negara. Betul tu? Okey, cikgu ambil lagi jawapan. Siapa lagi dah ada ni? Muhammad Ishraq. Kita nak komen jawapan yang apa? Holistik. Okey, kita cuba salah tak apa. Kita nak belajar ni mana boleh semua betul kan? Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, kita tengok jawapan Perry kan. Macam mana? Jadi soalan, mengadakan program rawatan ke Muzium Negara. Sabar bagi mengenali identiti negara kita secara mendalam.
Museum tak apa, jangan zoo sudah. Okey, huraian ni misalnya pendudukan Jepun yang membawa kepada penyertaan. Okey, contoh. Kalau pergi ke museum polis pun, oh sorry, Allah, cikgu tak on ke? Itulah seronok cakap, dah lupa. Okey, sekejap Bukan, tak present. Okey. Okey, balik. Okey, nampak? Okey, kalau cikgu, Perry lebih baik kalau Perry dapat letak kepada muzium-muzium khas. Contohnya macam muzium polis. Kita nampak lah jawapan tu lebih cantik kan. Di sini Perry cantik sebab dia ada inference. Dapatlah 4. Ini bentuk jawapan kita bila holistik pelajar. Pada pendapat saya, pendapat sebab langkah ialah menganjurkan kempen. Munasabah lah tentang hari kemerdekaan supaya generasi muda dapat belajar tentang sejarah negara dengan lebih mendalam. Ayat. Kedua, generasi menunjukkan contoh yang baik. Contoh. Fakta 2. Dengan menghormati lambang negara. Huraian 2A. Contohnya menggantung jalur gemilang. Contoh. Cuma jawapan ini belum lengkap lah sebab tak ada inference kan, Isyraq kan. Isyraq pelajar yang hebat. Okey, ada lagi pelajar? Ada lagi jawapan? Oh, Adrin lagi panjang jawapan. Kita tengok jawapan-jawapan yang panjang, cikgu akan komen. Adrin dengan Kitung Okey, terima kasih pelajar. Kita nak cuba, kita kena berani lah Salah tak apa Anggila pun ada, tak apa, kita tengok dulu dua jawapan. Sebab dia mesti kita cuba. Kita nak memecahkan ruyung untuk kita dapat sagu kan. Okey. Tak payah nombor 1. Okey. Pada pandangan saya, kita kempen. Saya anggap ini munasabah lah dapat meningkatkan semangat cintakan negara. Hal ini dapat meningkatkan semangat cinta. Ini ulang soalan ni. Soalan kita cintakan negara. Ini kita nampak. Cikgu takut inilah. Dianggap ini fakta ulangan. Dan berjuang ada tak apa. Jangan risau, tak panjang. Sebagai contoh, media sosial. Okey, ada contoh mewar-warkan. Huraian, lanjutan. Kesannya rakyat dapat memupuk. Okey, ada inference. 1, 2, 3, 4, 5. Hebatlah, Adrin. Kalau hitung, tengok di sini. Hari Pahlawan, good. Menganjurkan. Dia bukan menganjurkan lagi, maksudnya kita kena memperkasakan. Menganjur tu memang dah buat kan. Untuk menghargai. Membeli barangan buatan Malaysia. Contoh kereta Proton Saga. Right lah juga Ada contoh, ada huraian. Ini fakta, ini huraian. Ini fakta, ini contoh. Dengan ini kemakmuran ekonomi terjamin, maka okey, ini dengan ini kemakmuran. Ini kita anggaplah huraian Dan ini inference. Okey, baik. Jawapan dapat 6. Jadi, cikgu yakin anak-anak sebenarnya bukan kita tak ada kemahiran nak menjawab soalan. Cuba kita tengok jawapan. Ini jawapan pelajar. Cikgu cuma kopi risikan, good. Nanti kita tengok balik Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan. Kita cuma nak tunjuk macam mana pelajar ni jawab supaya dapat menimbulkan rasa cinta kepada tokoh dan juga negara. Di sini kalau cikgu, di sini dia ada 2 markah. Tokoh 1, negara 1. Akan menunjukkan semangat terus berjuang dan sanggup berkorban untuk negara. Semangat terus berjuang dan sanggup berkorban. Walaupun ayat dia tak cantik, dia guna 2 kali perkataan dan, tak apa. Nampak? Mengekalkan kemerdekaan. Contohnya perarakan. Contoh 1 je. Untuk perenggan pertama ni pelajar ini dapat berapa agak-agak pelajar? Berapa markah dia dapat? Berapa?
Boleh masuk lagi perenggan kedua. 6 atau 7 kan pelajar kan? 6 atau 7. Okey, dapat lagi menghormati lambang, warisan. Jawapan kita jangan ngam-ngam. Lebih terbaik. Macam ini cantik lah. Walaupun dia letak influence di mana. Influence boleh berada di mana-mana. Tak ada masalah. Dia boleh berada di mana-mana. Ini contoh pelajar. Yang lain saya nampak pelajar-pelajar dah 6-7 kali bersama dengan cikgu. Jawapan pun dah semakin menarik. Tahniah Risikan menarik. Syafiq, pejuang negara. Contohnya Tok Janggut. Menaikkan semangat. Good. Syafiq. Hebat. Winesh. Sambutan hari kebangsaan sama dengan cikgu kan. Lebih kurang. Okey. Good juga jawapan Angela pun sama. Baik pelajar. Last. Kita tengok sedikit kertas 1. 2-3 soalan kertas 1 pun tak apalah. Okey. Ini kita tinggalkan lah. Ini pun kita tinggalkan. Okey pelajar. Cuba pelajar bagi respon pada soalan kertas 1. Maklumat yang berikut mempunyai kaitan dengan apa ni? Kemerdekaan, pembentukan Malaysia. Kedaulatan. Hebat. Tengok pelajar soalan. Bagi yang dah ulang kaji, dia akan nampak good, tahniah. Semuanya betul. Soalan 2. Kewujudan kedaulatan bermula sejak tamadun. Ini mudah. Apakah yang menjadi paksi kepada kedaulatan negara kita? Perlantikan Raja-Raja Melayu. Winesh dia buat tanda soal. Ada kata A. Kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara. Kedaulatan, kemerdekaan. Good, tak apa, salah tak apa Okey. Sebab kalau kita tengok bawah ni dia dah bagi dah kemerdekaan tu kan. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Ini senang. Soalan 1.1. Agung atau Rendah atau tertinggi. Agung atau tertinggi. Tahniah. Semua pelajar, kalau kita nampak menaipkan jawapan yang sama, kita seia sekata lah. Kan? Kita nampak agung dan tertinggi. Okey. Yang ketiga. Senang. Jangan salah. Takrif kedaulatan dalam bahasa Melayu. Kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi ataupun kuasa pemerintahan saja. Kuasa tertinggi atau kuasa pemerintahan? Okey. Kuasa tertinggi. Good. Hebat anak-anak. Sebab kalau kita nampak sini, cikgu, tak boleh ke ambil kuasa pemerintahan? Kuasa tertinggi terhadap pemerintahan. Nampak kan? Okey. Kita anggap soalan 1.1 ni pelajar okey. Kita nak pergi sikit soalan yang kedua. Tafsiran kedaulatan. Tadi kita dah bincang Datuk Saleh Abbas ni. D. D. Good. Tadi kita dah bincang. Winesh pun apa lain tak? Rafidah pun sama, Tengku. Okey, good. Hebat anak-anak. Ingat ni pelajar, kertas 1 ini penentu kita. Penentu kita untuk dapat A, B, C. Jadi, buatlah bagi pelajar Perak, tolonglah buat Google Form yang cikgu dah kongsi semalam. Bila pelajar-pelajar Perak buat, kami dalam tim Tank Sejarah, kita akan tengok sekolah mana yang buat, sekolah mana tak buat. Buatlah. Dalam masa ni, gunakan handphone yang ada kan. Okey. Okey, ni kita dah buat. Kita pergi sikit tentang. Okey, good. Jenis kedaulatan tradisional, moden, undang-undang X. Kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa. Go, sosial. Okey. Maizatul, Haris, Angela. Okey, good. Nampak buku Cina. Kan nampak. Pelajar Cina dia suka macam ni sebab dia faham. Bila ada bahasa Cina, dia akan sukalah. Baik. Okey, ni sama. Manakah antara berikut peristiwa yang mencetuskan kedaulatan moden? Bab 2, ingat? Revolusi Perancis. Good, Winesh. Okey, Revolusi hebat. Perancis. Revolusi Perancis. Okey. Kedaulatan tradisional, moden. Moden. Kita dapat mana moden?
Demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen. Hebat. Okey, kita nampak di situ. Mana kita nak ambil cikgu di sini semua ada dalam buku teks kita nampak kan. Okey, kalau kita baca secara keseluruhan kita akan nampak di mana jawapan. Sebab soalan kertas satu ni, dia tak akan boleh kita soal di luar konteks kecuali kebat. Dia mesti ada. Okey, last soalan pelajar. Kita ambil yang susah sikit satu soalan. Okey, Allah ni dah ada jawapan pula. Okey, ini pelajar. Kepentingan 1.4. Apakah kepentingan? Ini soalan kebat yang mudah lah. Kita Menjamin keadilan. menjamin. Ingat kalau ada Menjamin keadilan. Mak siapa panggil tu. Okey pelajar. Alhamdulillah kita nampak walaupun kita belajar secara santai-santai saja, kita sudah hampir penamat. Kita satu ni ada lebih kurang 70 soalan. Tapi mungkin kita tak mampulah nak menjawab semua, tapi sekurang-kurangnya pelajar kita dapat mengenal pasti dalam bab satu ni ini dia soal. Itu yang penting. Cikgu nak pastikan bila pelajar bersama dengan cikgu macam ini yang dia soal. Macam ini. Cikgu tak kata yang luar lah. Ramai lagi cikgu-cikgu yang hebat yang mungkin boleh menterjemahkan kaedah mengikut pandangan masing-masing, tapi sebenarnya hampir sama je. Okey, pelajar. Kita buka sesi Q&A. Okey, finish. Cikgu boleh tak send dalam grup bahan ni semua? InsyaAllah boleh je, saya akan send semua. Jangan risau. Kalau saya tak masuk, saya letakkan dalam my link. My link kan, saya akan letak dalam TikTok. Pelajar. Bolehlah pelajar yang belum terjah TikTok Cikgu Gani tu terjahlah. Tengok-tengok apa yang ada dalam channel YouTube pun boleh tengok. Siapa yang pertama kali join, boleh bagi komen lah. Amna, macam mana? Ini kelas yang ke-7 Amna Okey, terima kasih. Okey anak-anak. Saya dah mengambil masa yang lama anak-anak. Mungkin mak ayah marah juga. Jadi saya doakan